Elok-eloknya bila berlaku kematian, apa yang tak sempat tu tak apalah, tak ada rezeki lah. Tapi tak perlulah kita nak biar mati pagi kita tanam lepas asar, mati pagi tanam lepas asar, semata-mata tanpa sebab, untuk nak tunggu ahli keluarga berkumpul dahulu baru nak dikebumikan. Ini termasuk di dalam perbuatan yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah diusung oleh orang lelaki, dipikul menuju ke tanah perkuburan tanpa tergopoh gapah dan tidak lambat. Dia pertengahan, tidak tergopoh gapah dan tidak lambat. Sekali kalau usung gopoh gapah, terjatuh, terpelantin, tergolek jenazah tu satu bab pula. Yang nak usung pula kalau berlari, kalau lari tak ada benda ni tak apa, lari usung ni dia jadi satu bebanan, kan, satu benda yang menyusahkan. Dan tidak juga terlalu lambat. Nampak? Okey. Mereka berjalan membawanya dengan tenang. Mereka tidak membaca sebarang zikir dan selainnya. Orang yang usung jenazah ni tidak ada sebarang zikir, tidak ada sebarang wirid dan tidak ada sebarang bacaan khusus. Jadi kalau tuan-tuan tanya, ada tak apa-apa bacaan, amalan, zikir, apa-apa yang diajar oleh Nabi? Jawapannya tak ada. Masa kita usung tu, apa sunnahnya? Kita merenung tentang kematian, berfikir tentang kesudahan hidup kita, mengambil ibrah, i'tibar daripada kematian tersebut. Masa usung tu, belajar, ambil panduan, pedoman daripada kematian itu. Tidak ada apa-apa bacaan dan zikir yang dibaca ketika mengusung jenazah. Perbuatan ini adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut sebahagian ulama fiqh, membawa jenazah dengan menggunakan kenderaan khusus atau kenderaan lain yang berlaku pada masa kini tidak digalakkan. Dia kata kalau kita boleh usung, kita usunglah. Kalau guna kereta ni, dia tidak digalakkan menurut pandangan dia. Kerana dia kata menggunakan kereta ni mempunyai beberapa penyamaan, seperti menyamai amalan-amalan orang bukan Islam, bercanggah dengan sunnah yang diamalkan oleh Nabi, dan juga menghapuskan tujuan utama mengusung jenazah, iaitu muhasabah diri. Oleh itu, sebahagian ulama mengatakan membawa jenazah dengan kenderaan tanpa alasan. Maksudnya kalaulah contoh, ini masjid kita, kubur tanah jauh sebelah ni, jawab usung boleh usung masuk kot jalan naik payah kan. Kalau boleh usung dekat macam perkuburan Masjid Nabawi dengan Baqi' Al-Gharqa tu, kalau tuan-tuan perasan Masjid Nabawi tu sebelah dia Baqi' depa usung. Tengok cara depa usung tu laju jugalah, tapi tidaklah sampai orang kata apa berlari sampai orang tak boleh ikut kan, tapi cepat. Dia kata makruh kita membawa jenazah dengan kenderaan tanpa alasan. Tanpa alasan kan. Namun jika terdapat sebab yang kuat yang membolehkan digunakan kenderaan, seperti kawasan perkuburan yang jauh sehingga menyusahkan banyak pihak, maka penggunaan kenderaan adalah dibenarkan. Nampak? Dia kata kalau ada sebab seperti jauh kan, memudahkan pengurusan itu, menyegerakan lagi pengurusan tersebut, maka yang tu adalah dibenarkan. Tapi masa kita usung jenazah tu, masa kita bawa jenazah tu, kita kena ingat antara perkara yang dituntut, disuruh, digalakkan kita ambil pengajarannya adalah muhasabah diri kita. Hari ini kita mengusung saudara kita, esok dan lusa akan sampai masa dan ketika kita pula. Okey, itu yang pertama. Segera tu dari sudut apa tuan-tuan? Segera dari sudut membawa jenazah daripada tempat yang disolatkan pergi ke kubur. Itu satu, take note. Yang kedua, selain itu, bersegera di sini membawa maksud bersegera di dalam pengurusan jenazah. Nombor satu tadi kita kata segera apa? Segera daripada
tempat semayang, masjid ke, rumah ke, pergi ke kubur. Jangan tangguh, jangan lengah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, bersegera di sini juga mencakupi pengurusan seperti mandi. Mandi juga hendaklah disegerakan. Salat, kafan disegerakan. Ini maksudnya bukan kata urusan bawa pergi ke kubur. Bermula daripada mandi tu, kemudian dikafankan, disalatkan juga hendaklah disegerakan. Nampak? Okey. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana maksudnya tidak harus bagi mayat seorang Muslim ditahan ataupun tetap kekal di antara keluarganya. Nampak? La yanbaghi li jifatil muslim an tuhbasa baina dhahrani ahli. Tidak sepatutnya jenazah orang Islam itu dibiarkan kekal atau ditahan bersama-sama dengan keluarganya. Maksudnya diperlambatkan pengurusan jenazahnya. Okey. Tapi kita alhamdulillah lah, kebanyakan masyarakat dah mula sedar tentang kepentingan dan keutamaan menyegerakan pengurusan jenazah. Cuma kita tak boleh nak elakkan lagi satu perkara, itu berhubung dengan tunggu orang ni. Tunggu anak dia, tunggu keluarga dia. Seelok-eloknya bila berlaku kematian, siapa yang tak sempat tu tak apalah, tak ada rezeki lah. Tapi tak perlulah kita nak biar mati pagi kita tanam. Mati pagi tanam lepas asar, semata-mata tanpa sebab, untuk nak tunggu ahli keluarga berkumpul dahulu baru nak dikebumikan. Ini termasuk di dalam perbuatan yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab kita lagi, pengecualian untuk melewatkan membawa jenazah ke tanah perkuburan dibenarkan jika mempunyai keperluan tertentu. Seperti apa? Memerlukan siasatan daripada pihak polis dan sebagainya. Kan? Sekiranya tiada keperluan, maka jenazah itu hendaklah segera dikebumikan. Jika jenazah yang meninggal akibat lumpuh, ditikam, dibunuh, koma dan yang seumpamanya, maka jenazah kategori ini hendaklah disahkan terlebih dahulu kematiannya oleh pihak yang berautoriti. Setelah kematiannya disahkan, barulah disegerakan pengurusan jenazahnya. Ini maksudnya kalau ada sebab, ada keperluan untuk kita tangguh lewatkan sedikit, sebab-sebab yang kuat lah, seperti postmortem, pengesahan kematian, kan? Yang ni dibenarkan lah. Tapi kalau sebab-sebab yang tak perlu, kan? Sebab-sebab yang tidak munasabah, maka jangan kita lewatkan pengurusan jenazah tersebut. Okey. Kemudian kita tengok sikit, yang suka simpan jenazah lama-lama ni, yang biar sampai berhari-hari ni, bukan daripada amalan umat Islam. Kalau kita tengok sampai 3-4 hari, kan, yang suka lewatkan pengurusan jenazah ini merupakan amalan yang dilakukan oleh orang bukan Islam, dan kita dilarang mencontohi ataupun menyerupai amalan orang bukan Islam. Apabila matinya seseorang itu, terputuslah segala urusannya dengan kehidupan dunia. Sebab itu Nabi kata, kalau dia orang yang baik, dia memang minta supaya disegerakan. Sebab itu kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, memang orang yang mati tu, kalau kita boleh dengar suara dia, dia meminta supaya disegerakan, dia meminta supaya dipercepatkan. Ada dalam Sahih Bukhari, dia memang minta supaya dibawa, diselesaikan. Kerana apa? Kerana dia tidak sabar untuk mendapat janji yang Allah sediakan untuknya. Yang tak mau disegerakan ni, yang takut disegerakan ni, yang merintih, menjerit supaya dilambatkan ini, jika jenazah itu orang yang bukan di kalangan orang-orang beriman. Jadi sebab itu tuan-tuan, menyegerakan pengurusan jenazah ini termasuk juga salah satu kebaikan yang kita lakukan pada si mati. Jadi tuan-tuan kalau boleh tulis wasiat, atau sebelum tuan-tuan mati tu, masa tuan-tuan tengah sakit tu, pesan pada ahli keluarga, sekiranya tuan-tuan disahkan meninggal, maka hendaklah tuan-tuan minta kepada anak-anak waris kaum keluarga supaya menyegerakan pengurusan jenazah. Tak perlu untuk menunggu semua balik, tak perlu untuk diperlambatkan, tak perlu untuk
ditangguhkan, segerakan pengumuman tuan-tuan tersebut.